beriman dengan para nabi dan beriman dengan para rasulnya Allah. Beriman dengan makna yakin, mempercayai hati, meyakini hati, menerima hati, setuju oleh hati seseorang dengan nabi, dengan rasul. Hatinya beriman dengan mana hatinya percaya, hatinya yakin, hatinya terima, hatinya setuju bahawasanya ada para nabi dan ada para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sahlah akidah seseorang yang hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para rasul ataupun para nabi. Maka wajiblah, kata musannif, wajib di sini wajib pada syarak. Wajib di sini dengan makna wajib pada syarak, perkara yang dituntut, yang diperintah oleh Allah ke atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, sebagai tuntutan, sebagai perintah yang putus, yang muktamad. Tidak boleh seorang pun mengecualikan diri mereka daripada perkara ini, kerana perkara ini adalah merupakan fardu ain, kewajipan ke atas tiap-tiap individu yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi apa yang wajib ni? Wajib ia seseorang yang mukallaf beriman, percaya hatinya. Iman ni percaya hati. Percaya dengan makna yakin sepenuh hati. Percaya bukan dengan makna seperti kepercayaan yang kita letak sesama kita makhluk. Kita dengan ibu bapa kita percaya. Dengan kawan-kawan kita percaya. Dengan pemimpin kita percaya. Maka yang dimaksudkan dengan kepercayaan kepada Allah dan Rasul ini tidak sama seperti kepercayaan yang kita letakkan pada makhluk. Yang mana kepercayaan kita kepada makhluk ni dalam bentuk zon. Zon hati kita. Bukan yakin. Bukan yakin, zon, berat sangkaan kita. Hati kita berat menerima, berat mempercayai. Ada sedikit di dalam hati kita kesangsian, keraguan. 99% di dalam hati kita membenarkan kawan-kawan kita. Ada sedikit perasaan tidak percaya di dalam hati kita. Itu namanya zon. Bila sebut percaya, dia ada beberapa jenis percaya. Yakin, zon, syak, waham. Itu semua percaya. Yakin, zon, syak, waham. 4 ni dipanggil kepercayaan. Percaya. Jadi yang mana satu yang dimaksudkan percaya kepada Allah dan Rasul? Yang pertama iaitu yakin. Kalau zon, contohnya di dalam hati seseorang itu zon dengan Allah. Zon 99.99% di dalam hatinya meyakini adanya Tuhan. Ada 1% saja hatinya tidak mempercayai. Ada 1% saja hatinya meragui adanya Allah. Maka dia tidak dipanggil orang yang beriman. Faham baik-baik. Iman ni makna percaya hati dengan makna yakin, bukan zon. Zon. Zon ni makna berat hati. Banyak percaya, ada sikit tak percaya. Itu zon. Ataupun waham. Waham ni banyak tak percaya daripada percaya. Ataupun syak. Syak ni makna sama berat, 50-50. Jadi zon, syak, waham, ini kepercayaan yang kita letak pada kita sesama. Suami percaya tak bini dia? Suami percaya tak bini? Yakin ke zon? Yakin? Zon. Kita tak yakin dengan bini kita tu.
Sebab dia tak dia tak sempurna. Nampak tak? Tak 100%. Ada kadang-kadang ragu-ragu. Begitulah juga isteri, percaya tak suami? Percaya tak? Isteri percaya tak suami? Percaya. Tapi yang mana satu? Yakin ke, syak ke, zon ke, waham? Waham. Banyak tak percaya. Tu orang perempuan dengan laki dia waham. Banyak tak percaya. 5% je dia percaya laki dia. Tak apalah. Masing-masing itu tidak merosakkan akidah dia. Tidak merosakkan akidah. Tapi kalau pada Allah kita zon, kita waham, itu kufur. Pada raja kita percaya tak raja? Percaya raja kita. Tapi ada pertikaian juga dalam hati, sebab kita tahu raja kita tu manusia, dia ada kelemahan, dia ada leka, dia ada lupa, dia ada tersilap, dia ada tersalah. Jadi kepercayaan kita kepada selain Allah ni dalam bentuk zon contohnya. Berat hati, mengiyakan, ada kadang-kadang mempertikaikan, ada kadang-kadang meragui, itu zon. Kadang-kadang syak, sama berat, 50-50, sama timbang. Tapi pada Allah tak pada Allah tak boleh jatuh, pada Rasul tak boleh jatuh, pada Quran tak boleh gitu, pada hari kiamat tak boleh gitu. Dia ragu-ragu, syak ya ke ada azab kubur? Dia syak 50-50, ya ke? Tu namanya tidak beriman. Jadi kena terangkan juga tu maksud percaya tu. Percaya ni ada macam-macam jenis. Yang dimaksudkan percaya dalam iman ni yakin saja, bukan zon, bukan syak, bukan waham. Kalau 3 jenis kepercayaan tadi diletakkan pada Allah, Rasul dan perkara-perkara yang termaktub di dalam rukun iman tu, sesungguhnya orang itu kafir, dia tidak beriman lagi. Jadi yakin, maka wajiblah beriman, makna wajiblah yakin hati. Beriman makna yakin hati dengan segala Rasul, dengan segala makna sekalian Rasul. Bukan ada Rasul kita terima, ada Rasul kita tolak. Ada Rasul kita percaya dia Rasul, ada Rasul kita pertikaikan. Itu tak jadi. Dia yakin dengan segala Rasul dan segala Nabi atas jalan ijmal, dengan makna kita yakin dan beriman bahawasanya ada ramai utusan-utusan Allah daripada kalangan Nabi dan Rasul. Dengan makna i'tiqadkan, menyungguhkan di dalam hati. Setiap laki-laki dan perempuan yang Muslim, yang mukmin, wajiblah i'tiqad, pegang dalam hati, percaya sungguh-sungguh di dalam hati bahawasanya ada bagi Allah Subhanahu wa taala itu beberapa banyak rasul dan anbiya, yakni nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi rasul-rasul ni mereka-mereka yang Allah lantik daripada kalangan nabi-nabi. Apabila sebut rasul, mereka itu adalah daripada kalangan nabi-nabi yang dinaikkan lagi darjatnya menjadi rasul. Kalau nabi tak mestinya rasul, tapi bila sebut rasul pasti nabi. Bila sebut rasul pasti nabi dah, tapi bila sebut nabi belum pasti lagi dia rasul. Perbezaan di antara nabi dan rasul, di antaranya kalau nabi Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka ilmu-ilmu, amalan-amalan untuk diamalkan oleh diri mereka sendiri. Ilmu-ilmu hikmah, amalan-amalan yang tertentu untuk diamalkan oleh diri mereka sendiri, tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan, mengajarkan, mengajak kepada orang lain. Itu nabi. Adapun rasul, Allah Ta'ala mewahyukan kepada mereka amalan-amalan yang tertentu, hukum-hakam yang tertentu, supaya diamalkan oleh diri mereka serta diamanahkan oleh Allah untuk menyebarkan, mengajarkan, mengajak orang lain. Itu rasul.
Tu beza Nabi dan Rasul. Kenapa Allah Ta'ala melantik Nabi Rasul ni? Adakah dengan sebab Allah tidak kuasa mentadbir alam sehingga Allah terpaksa membangkitkan para Nabi dan para Rasul? Tidak. Sesungguhnya Allah tidak berkehendak dan berhajat kepada apa-apa makhluk sekalipun. Allah Ta'ala membangkitkan para Nabi dan para Rasul dengan hikmah, dengan penuh hikmah, bersangkut paut dengan ibadat, manfaat untuk kita umat, bukan manfaat untuk Allah. Allah melantik Nabi Rasul untuk manfaat kita umat, bukan untuk manfaat Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengambil sebarang manfaat daripada makhluk yang dia jadikan, dan tidak mengambil manfaat dari sebarang hukum yang diperintahkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu, faedahnya atau mudaratnya kembali kepada yang selain Allah Ta'ala tadi, bukan kembali kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu dah bersifat dengan istighna, maha kaya, dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Lagi pula nak menunjukkan kehebatan pentadbiran Allah, samalah macam Allah Ta'ala melantik ramai para malaikat, banyak malaikat, bukan menunjukkan Allah lemah, bukan menunjukkan Allah berhajat kepada malaikat. Dah, Allah Ta'ala nak menzohirkan betapa hebatnya pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia berbangga-bangga dengan ramai pengikut di bawahnya, maka lihatlah pula betapa ramai makhluk-makhluk Allah yang hebat-hebat, yang mulia-mulia, duduk di bawah rintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala meletakkan tugasan-tugasan bagi mereka, dengan tugasan-tugasan yang tertentu, tidak lain kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, pentadbirannya. Kalau manusia ni dia bangga dengan ramai pengikut dia, maka tengoklah pula orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang duduk di bawah kerajaan Allah Ta'ala tu, daripada kalangan para malaikat yang suci, yang bersih, yang hebat, yang kuat, dan para Nabi dan Rasul yang maksum mereka itu, yang dikurniakan mukjizat kepada mereka itu. Nampak tak tu? Bukan kerana Allah berkehendak dan berhajat kepada Nabi, kepada Rasul, pada malaikat. Allah Maha Kuasa mentadbir alam ini tanpa adanya malaikat dan para Nabi, para Rasul. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberi kefahaman di dalam hati-hati manusia, walaupun tanpa guru, walaupun tanpa Nabi, walaupun tanpa Rasul yang mengajarkan. Allah Ta'ala Maha Kuasa memberikan agama, kefahaman di dalam diri, dalam hati manusia, tanpa usaha dan ikhtiar. Cuma Allah Ta'ala buat tu ada hikmah, nak membuka peluang supaya kita beribadah, beriman, berjihad, membantu perjuangan Nabi Rasul. Itu semua peluang ibadat. Dan qaul yang sahih, ketiadaan dihinggakan mereka itu, mengikut pendapat ulama yang paling sahih sekali, tidak dihinggakan, makna tak tahu berapa jumlah Nabi Rasul yang sebenar-benar. Yang sebenar-benar berapa Nabi Rasul ni? Wallahu a'lam. Tak ada yang tahu hakikat sebenar-benar. Jadi dalam qaul yang sahih, ketiadaan dihinggakan mereka itu di dalam bilangan-bilangan yang tertentu, seperti dikatakan bahawasanya bahawa anbiya, yakni nabi-nabi itu seramai 100,000 dan 24,000, 100,000 dan campur dengan 24,000, yakni 124,000 nabi. Ada ulama, ada pendapat ulama mengatakan jumlah nabi 124,000 yang diutuskan oleh Allah. Di kalangan hamba-hambanya yang menjadi nabi 124,000. Tapi qaul yang sahih sekali, serahlah kepada Allah, kerana dia yang menjadikan, dia yang menciptakan, dia yang mengutuskan,
maka dialah saja yang mengetahui berapa hakikat jumlah nabi-nabi itu. Itu maksud kita beriman secara ijmal. Yang penting kita ni mukallaf wajib percaya ada ramai nabi dan rasul. Sudah. Sebab apa tu? Kalau kita letakkan 124,000, barangkali lebih daripada tu. Nanti sekarang tak masuk pula. Yang lain-lain tu. Contohlah kalau kita kata 124,000, kod hakikat yang sebenar-benarnya ada 130,000, dah terkecuali 6,000 dah tak masuk dalam jumlah tu dah. Ataupun boleh jadi 100,000 je, dah mandai-mandai pula lebih 24,000. Maka kaul yang sahihnya, yang terlebih selamatnya, serahlah kepada Allah. Tak berdosa kalau kita tak i'tiqad 124,000. Tapi berdosa lagi tidak beriman kalau tidak percaya adanya ramai nabi dan rasul. Itu kalau tak percaya jadi kafir. Dan yang jadi rasul daripada mereka itu 124,000. Daripada 124,000 nabi-nabi ni, ada 313 orang. Daripada pangkat nabi tadi Allah pilih daripada 124,000, Allah ambil daripada situ 313 orang menjadi rasul, menjadi utusan Allah Ta'ala, yang menyebarkan agama, yang menyebarkan amanah kepada umatnya masing-masing. Dan 25 rasul yang disebutkan nama mereka itu di dalam Al-Quran. Jadi seramai 313 orang rasul tu pula, 25 orang rasul-rasul daripada 313 Allah sebutkan nama-nama yang mereka di dalam Al-Quran. Tengok qauluhu nombor 46 ada nota situ. Yang disebutkan nama mereka itu dalam Al-Quran, faedahnya segala, ini satu faedah, makna segala nabi yang diittifaqkan atas nubuwahnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah daripada zurriyat Nabi Allah Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Jadi yang 25 orang nabi-nabi ataupun rasul yang disebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran tu adalah daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi 25 orang rasul tu keturunan Nabi Allah Ibrahim. Itu ittifaq ulama. Melainkan mana yang bukan daripada kalangan ataupun keturunan Nabi Allah Ibrahim daripada 25 tu, melainkan 5 orang. 5 orang tu bukan daripada kalangan zuriat Nabi Allah Ibrahim. Iaitu siapa dia? 5 tu. Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, dan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, dan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, dan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Maka 5 tu bukan daripada titih baris ataupun zuriat keturunan Nabi Allah Ibrahim. 5 tu. Selain daripada tu, semua daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Makna habis. Jadi wajib beriman. Wajib beriman, setiap laki-laki perempuan yang Islam wajib percaya, yakni yakin sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu, jangan syak. Ada ramai para nabi dan para rasul yang Allah utuskan. Itu wajib beriman begitu. Jangan ragu. Kalau ragu, kafir. Kalau ragu, dia tak beriman, maknanya dia murtad, dia kafir. Wajib beriman dengan mereka itu atas jalan tafsil. Makna wajib kita percaya dengan 25 orang tu.
dengan jalan tafsil, dengan jalan umum, dengan bahawasanya jika ditanyakan seorang daripada tiap-tiap seorang daripada mereka itu, mana seandainya kita ni ditanyalah, seandainya kita ni ditanyalah, ada orang tanya kat kita, salah seorang daripada 25 orang tu, nescaya dijawabnya dengan bahawasanya ia salah seorang daripada 25 tu Rasul. Tiada dengan makna wajib dihafazkan segala nama mereka itu. Tak hafal tak apa, 25 orang tu tak hafal tak apa, tapi wajib tahu, wajib maklum, wajib tahu. Satu-satu 25 orang tu wajib tahu walaupun tak hafal. Lawan bagi hafal apa? Lawan bagi ingat apa? Lupa. Bila sebut lupa ni asalnya ada ilmu kemudian lenyap dari ingatan, tu nama lupa. Macam malam ni kita belajar sebut nama satu-satu, tahu dah. Tahu dah 25. Tahu dah. Dah tahu maknanya. Pakai lepas makan kan kita tanya balik. Lepas makan nasi goreng kan kita tanya. Cuba baca balik 25 orang tadi. Apa ni? Tu lupa. Padahal dah tahu. Faham tak tu? Jadi lupa tak apa. Yang tak bolehnya tak tahu. Kalau dia tahu, lepas tu dia lupa, tak apa. Yang tak bolehnya tak tahu. Tu tak tahu. Sehingga kalau disebutkan, nak menggambarkan cerita orang yang tahu tapi tak hafal tadi, kalau suruh dia baca, dia tak ingat. Cuba sebut seorang nama Rasul 25 dalam Quran. Dia kata tak ingat aku apa benda, siapa tapi dah tahu dah hari tu, dah belajar dah hari tu. Dah belajar dah. Orang pun tanya, okey kalau macam tu aku sebutkanlah. Aku sebutkan ni, aku sebut, lepas tu kau cakap, aku bagi tahu Rasul ke tidak ni nama-nama yang aku sebut ni. Kita pun cakap lah kat dia. Kita pun tanyalah dia. Ibrahim. Dia kata Ibrahim Rasul. Makna dia tahu dah tu. Okey, betul Ibrahim. Idris. Idris Rasul. Lagi? Tak boleh, tak ingat. Tak ingat. Lagi? Tak ingat. Okey, tak apalah. Zulkifli. Dia kata Rasul. Zulkifli Rasul. Johan. Dia kata Johan ni macam Johan ni rasa bukan ni. Johan bukan Rasul. Mana dia boleh beza. Faham tu? Dia boleh beza yang mana Rasul, yang mana bukan Rasul. Itu maksudnya. Dia tahu, cuma dia tak hafal aja. Sah dah tu. Bukan wajib hafal. Kalau hafal, kalau hafal lagi bagus. Kalau tak hafal tak berdosa. Yang penting tahu. Sekarang orang tahu dah tu kumpulan nasyid apa dah. Dia buat nasyid tu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Budak tadika pasti pun hafal. Budak kemas pun hafal. Mak bapak dia yang hantar sekolah tu aja yang tak hafal. Anak-anak dia hafal hantar sekolah. Tapi anak dia balik sekolah, anak dia baca Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Papa sambung. Sambung apa ni? Papa tiba-tiba pening pula kepala papa ni. Padahal papa dia pun tak hafal. Anak dia hafal. Maka jika wajib dihafalkan segala, tak wajib, tidak wajib. Bukan dengan makna wajib hafal segala nama 25 tu. Maka jika menafi ia mukallaf. Muju ada buat lagu tu Kalau tak payah kita nak hafal, buat lagu tu duk dengar, tak nak hafal tapi dah selalu dengar, dah terhafal dengan sendiri. Dah terhafal selalu dengar, tak ada niat nak hafal pun tapi selalu dengar, dah terhafal pula dah. Tak apalah tu. Maka jika menafikan ia akan risalah seseorang daripada mereka itu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Sebab tu kena tahu. Sebab tu kena camkan 25 tu. Kena camkan 25 orang tu, satu-satu tu kena camkan nama-nama dia.
Kena tahu, kena maklum. Supaya seandainya ada orang sebut nama Rasul tu, kita tahu, ini Rasul. Tapi seandainya apabila disebutkan nama tu, salah seorang daripada 25 orang tu, contohnya Harun, dia kata Harun bukan Rasul, kufurlah dia. Faham tak tu? Betul. Kalau orang kata Harun itu Rasul ke tidak, dia kata Harun bukan Rasul, kufur. Sebab tu wajib tahu. Bukan wajib hafal, wajib tahu. Dia kalau dah pernah tahu, cuma dia lupa. Kalau orang kata Harun Rasul tak? Harun Rasul, baru ingat balik. Sebab tu kena tahu. Kalau hafal lagi terbaik. Dan jika jaga tu jadi kena hafalkanlah. Kalau boleh hafal lah satu hari satu. Satu hari satu. 25 hari habislah. Tak ada pun beli tu. Sambil-sambil minum kopi tengok. Teringat terhafal lah ni. Maka jika menafikan ia akan risalah seorang daripada mereka itu, maka tiada khilaf pada kufurnya. Makna tak ada khilaf. Ulama kata siapa yang menafikan, dengan makna dia kata bukan Rasul, sedangkan nama tu ada daripada 25 orang tu, tiba-tiba dia kata bukan Rasul, maka tak ada khilaf, kafir lah dia, na'udzubillah min zalik. Dan jika berkata ia tiada aku ketahui akan dia, ataupun tiada aku ketahui bahawasanya Rasul, maka berkata kebanyakan ulama jadi kafir. Harun tu Rasul ke tidak? Entahlah, aku pun tak pastilah. Kebanyakan ulama kata rosak akidah. Baik jangan. Baik ambil tahu. Dan kata setengah ulama, mereka itu ulama tiada jadi kafir. Ada pula khilaf kata tak jadi kafir. Kalau dia jawab begitu, makna aku pun tak tahulah, tak pastilah. Pada kata ulama, makna kalau Rasul-Rasul yang namanya tak masyhur, nama dia tak masyhur, jarang-jarang dengar nama tu, jarang orang sebut, tiba-tiba dia kata dia tak tahu, tu tak kufur. Nama tu jarang orang sebut nama tu kan. Musa biasa orang sebut, Zulkifli, Ilyasa contohnya, jarang orang sebut Ilyasa. Ilyas biasa, Ilyasa, contohlah Ilyasa, jarang orang sebut nama Rasul Ilyasa ni. Tiba-tiba dia kata, aku tak pastilah. Ulama kata tak kupu lagi lah. Sebab nama tu tak masyhur sangat. Tapi kalau sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku tak pastilah Muhammad tu Rasul. Itu terang-terang kafir. Sebab masyhur dah tu. Jadi yang terbaiknya, ambil tahulah. Yang terbaiknya, ambil tahulah. Dengar lagu tu. Dengar lagu tu. Dengar. Nabi ada tak nyanyi lagu tu? Nabi kita ada buat nyanyi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ada? Sahabat Abu Bakar ada pernah nyanyi lagu tu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ada? Sahabat ada baca tak? Ada tak? Sayyidina Abu Bakar ada tak nyanyi lagu tu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tak ada? Kalau begitu bid'ah ni. Ni bid'ah ni. Tak ada zaman Nabi ni. Tak ada zaman Rasul ni, mandai-mandai duk buat lagu-lagu pula ni. Bid'ah hasanah. Benda yang diada-adakan tapi baik. Nampak tak tu? Sebab apa baik? Menolong kita boleh menghafal nama-nama tu. Bukan bid'ah tu semuanya dolalah, sesat semua. Jadi jangan luruh daripada bendul. Itu nama bid'ah hasanah. Dengan ada lagu macam tu, yang tak hafal pun jadi terhafal, yang tak tahu jadi tahu. Kan kebaik tu. Jadi bukan semua bid'ah tu haram. Bukan semua bid'ah tu haram. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang sunat,
Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang harus. Bukan semua bid'ah tu haram. Jaga baik-baik. Jangan sempitkan kepala kita dengan agama ni. Agama tu luas, jangan kita sempitkan. Bahaya kalau kita terikut dengan pahaman-pahaman tu. Tak ada zaman Nabi, salah. Tak ada zaman Nabi, Nabi tak buat, salah. Nabi tak cakap terang-terang, salah. Sahabat tak buat, sesat, salah. Janganlah macam tu. Selagi benda yang diada-adakan itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau benda yang diada-adakan tu bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, barulah boleh nak kata dalalah, bid'ah sesat ni. Azan hari Jumaat kali kedua tu, azan kali kedua hari Jumaat, tak ada zaman Nabi. Mana ada zaman Nabi azan kali kedua Jumaat? Sekali je azan zaman Nabi pun. Dah sekarang rata-rata azan kali kedua tu. Tak ke bid'ah sesat kalau macam tu? Nanya Tok Bilal, duk buat benda sesat tak padan dengan allowance 300.5. Sekarang Bilal berapa sekarang Bilal 500. Kita dulu 200.5. Tuang minyak kita sekali habis, selesai. Kena bagi 2,000 gaji Bilal. Barulah Bilal tak buat kerja lain. Bila gaji 200, patutlah kawan tu pergi mesin rumput, pergi mancing ikan, dan nak cover anak 24 orang. Barang bukan murah. Mana padan 300, betul? Abang tu kadang mana Bilal tak azan ni? Nak azan macam mana lu pergi mancing tu cari ikan kuan nak jual? Sungguh berlaku adalah tempat tu berlaku. Kata mana Bilal ni? Mana Bilal ni? Mana Bilal tak azan? Bilal nak pergi cari duit tambahan, tak padan dengan 200.5 tu. Nah, jadi Bilal kena buat kerja sambilan. Pergi mancing ikan, pergi kutip tin, kumpul besi buruk. Dah? Mudah-mudahan orang yang bertanggungjawab ni biarlah nampak orang-orang yang duk tolong agama ni. Jangan anggap macam benda tak penting. Biar nampak agama masjid yang berterlibat dengan masjid ni bagi allowance khusus supaya diorang ni tak sibuk dah nak buat benda-benda lain, tumpukan perhatian mengimarahkan masjid, bagikan rumah sewa, ada bagi allowance dah, duduk situ. Aku tahu kau duduk situ pagi petang siang malam, kau jangan nak pergi mancing-mancing, jangan. Buat kerja kau, masuk waktu azan, yang imam sungguh kadang benda-benda lain kita tengok boleh bagi ribu dah. Benda agama nampak macam tu aja, macam benda alah apa nak bayar mahal-mahal bukannya penting sangat pun. Jangan macam tu. Kena tinggikan agama. Jangan rasa agama ni benda lekeh, benda murah. Walaupun dia Bilal kampung, tugasnya berat. Walaupun dia imam kampung, tugasnya berat. Sama lah macam imam masjid negara, imam dalam bandar, imam dalam pekan, imam dalam kampung. Sama je tanggungjawab dia. Bukan imam di masjid negara, lain tanggungjawab dia. Imam kampung, tak lain tanggungjawab dia. Jadi imam semayang je. Kalau orang buat benda maksiat dalam kampung, tak payah ambil tahu. Sebab dia imam peringkat kampung. Sama je tanggungjawab dia. Setiap perkara maksiat yang berlaku dalam qaryah tu dia kena jawab. Imam di peringkat masjid negara, bandar, sama tak? Jadi biarlah adil bagi tu. Kita tolong sampaikan. Mudah-mudahan sampai kepada telinga-telinga orang yang ada kuasa. Kesian Tok Bilal kita.
mancing dia. Lepas tu kena marah. Lepas tu kena buang. Selalu tak azan, pecat. Sian tu Bilal. Sungguh kita pernah jadi Bilal lah kita cakap ni. Kalau 3,000 selesa Bilal. Tak ada kalut duduk imarahan ajar budak mengaji gini gitu. Tak payah kalut-kalut dah. Dia tengok siapa dalam semak tu? Bilal. La ilaha illallah. Lepas tu tak azan pun. Buat apa Bilal? Mancing nak jual ikan guan. Allah. Itu iklan tu sambil-sambil iklan tak? Jadi kalau macam cerita dalam TV ada iklan tak? Dan jika berkata ya, nampak tu imam kita. Masuk waktu dia nak kena pergi tak? Takkan orang marah dia? Kena bayar 7-8 ribu gaji imam. Imam 1, imam 2, imam 3, bila 1, bila 2. Bayar mahal-mahal, duit banyak-banyak. Apa buat? Daripada buat benda-benda lagu-lagu. Baik bayar allowance imam, bilal, noja. Bayar mahal-mahal. Orang lain dia nak pakai masjid, imam nak pakai agak masjid. Tok bilal, tok siap nak pakai juga Porsche dah. Siapa orang Lamborghini? Tok Bilal. Tok Bilal. Jangan main Lamborghini Tok Bilal pakai. Barulah orang tak pelekeh Tok Bilal. Ini gaji 300, orang pelekeh lah. Datang Minang pun, misik pun orang tak layan. Bilal? Yang datang misik siapa? Bilal. Anak saya nak belajar lagi lah. Baru ni dia kata dia nak sambung belajar lagi. Bilal datang. Sebab dia dah tahu dah Bilal 300. Kata apa anak aku nak makan? 300. 3 hari kemudian menyalau datang besi buruk berkilat-kilat. Tahu besi buruk? Kereta lah. Kereta tu besi buruk. Menyalau datang. Keluar pakai baju kot. Leher kena tambat. Rajat ni macam nak merisik lah ni anak makcik. Rasa macam berkenan budak ni. Dia kata memang elok lah tu. Anak makcik ni memang dah katanya tak nak belajar lagi. Dia bukan tak pandai, dia pandai. Tapi dia dah tak nak belajar, katanya nak duduk rumah. Sedang elok lah tu. Baru 3 hari lepas bila datang minta, dia kata anak dia nak datang belajar, nak belajar lagi. Allah. Habis. Dan jika berkata ya tiada aku ketahui akan dia atau tiada aku ketahui bahawanya Rasul, maka berkata kebanyakan ulama jadi kafir. Dan kata setengah mereka itu tiada jadi kafir. Dan bermula mereka itu Rasul-Rasul yang 25 orang. Sebutkan nama-namanya dalam Rasul, dalam Quran. Yang pertamanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang keduanya Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam, yang ketiga Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang keempatnya Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, yang kelimanya Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Harun alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Ilyasa alaihi salatu wassalam, Dzulkifli alaihi salatu wassalam, Daud alaihi salatu wassalam, Sulaiman alaihi salatu wassalam, Ilyas alaihi salatu wassalam, Yunus alaihi salatu wassalam, Zakaria alaihi salatu wassalam, Yahya alaihi salatu wassalam, Isa alaihi salatu wassalam, dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi maklum nama-nama tu tahu dah, maklum dah. Kalau terlupa tak ada masalah. Lain kali kalau orang sebut Lut, tahulah Rasul. Ilyasa, Rasul. Zulkifli, Rasul. Sambung lagi, tak ingat. Tak apa. Isa, Rasul. Yahya, Rasul. Pok Ya Pok Ya mana pula ni? Pok Ya bukan Pok Ya tu jaga lembu ujung kampung tu. Betul-betul Pok Ya jaga lembu ujung tu. Dia bukan Rasul. Habis. Wallahu a'lam. Satu kitab lagi. Satu kitab lagi. Allah salli ala Sayyidina Muhammad.
Allah Allah. Muka surat apa? 100. Kesurat apa? Awak ni? 100. Perenggan? Maka makna kalla. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Baik. Dulu dalam fasal yang kedua ni, katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ni dalam pelajaran kita yang lepas lah. Dia kata kalau kau nak tahu, wahai hamba-hamba Allah yang nak ibadat, kalau kau nak tahu ceraikan antara khatir kejahatan daripada pihak syaitan dan khatir daripada pihak hawa nafsu ataupun daripada pihak Allah Ta'ala, maka tilik olehmu padanya 3 wajah. Kalau timbul dalam diri kita khatir, lintasan-lintasan dalam hati kita, yang mana kita tahu dah lintasan tu adalah lintasan kejahatan, kemaksiatan. Sebab sebelum ni dia dah ajar dah kita. Imam Ghazali kata kalau kau nak tahu dalam hati kau tu yang terlintas tu baik ke tak baik, itu dulu sebelum. Maknanya kau tak dapat nak cam. Yang timbul dalam hati ni baik ke tak baik ni. Maka dulu katanya lintangkan pada hukum syarak. Tengok hukum syarak. Yang terlintas dalam hati tadi, benda yang disuruh oleh syarak ke yang dilarang oleh syarak. Kalau terang-terang benda yang terlintas dalam hati tadi benda yang dilarang oleh Allah, tahulah benda tak elok dah tu. Kalau yang terlintas dalam hati tadi benda menempati syarak, benda baiklah tu. Itu pecaman dia. Kalau kita tak boleh nak beza juga, terlintas dalam hati contohnya. Terlintas dalam hati, kita tak pasti benda ni baik ke tak baik. Kenapa pula kita nak kena pastikan benda tu baik tak baik? Sebab kalau kita dah tahu, dah nyata benda tu tak baik, maka jangan dibuat. Faham tak dah? Kalau kita tahu benda tu baik, buatlah. Tapi kalau dah tahu yang terlintas ni, yang terlintas ni benda Allah larang, maka jangan buat. Terlintas tengah duduk-duduk, berasa macam nak pergi pancitkan tayar tu imam. Nak pergi pancitkan tayar kereta tu imam. Tengah duduk-duduk terlintas dalam hati, rasa macam nak pancitkan tayar tu imam. Tengok perbuatan tu Allah suruh ke? Ke Allah larang? Buat khianat dengan tu imam tu. Tengok dengan hukum syarak, tak boleh duk buat khianat dengan orang macam tu. Maka janganlah buat. Dah tahu dah benda Allah larang. Ni tiba-tiba dia tak boleh cap, dia tak tahu pancitkan tayar basikal tu imam ni benda Allah suruh ke benda Allah larang, punyalah tak tahu. Punyalah tak tahu. Dia pun pening macam mana pancitkan tayar basikal tu imam. Boleh ke tak boleh ni? Tengok dalam makna nak banding dengan hukum syarak kita pun tak kerti. Tengok ada tak perangai orang-orang soleh buat macam tu. Orang soleh ada tak buat perangai pancitkan tayar orang lain? Tak ada. Maka tak elok lah tu. Maka jangan buat. Ataupun tengok nafsu. Nafsu melompat-lompat ke, ataupun nafsu macam lemah, lesu, lemau nak buat benda yang terlintas dalam hati tadi. Sebab pada adatnya, kalau benda tak elok yang terlintas dalam hati, nafsu akan seronok nak buat. Betul tak? Lepak-lepak terlintas dalam hati, malam ni nak pergi lepak lah. Tapi kat surau ada kuliah. Nak pergi lepak dekat kedai. Lepas maghrib, lepas sembahyang nak terus pergi lepak dengan kawan kat kedai. Nafsu, tengok nafsu. Nafsu melompat-lompat tak nak buat? Ataupun nafsu macam lemau liat aja. Melonjak-lonjak nafsu. Tahu dah tu, benda tak baik dah. Kalau terlintas dalam hati, nafsu lemau nak buat tawar hebat, tak ada gairah langsung, tahulah tu benda baik. Terlintas dalam hati nak baca Quran, terlintas dalam hati
lintasan hati, balik ni nak baca Quran lah, terlintas. Anak tahu, elok ke tidak tu, tengok nafsu. Nafsu seronok tak? Nafsu macam nak mengelak aja begini, tahu benda baik lah tu. Tu pecaman dia, penimbang dia. Yang sekarang ni, nak sebut malam ni, bila kita dah tahu benda tu benda yang tak elok, lintasan hati tadi kita dah dapat cam dah dengan penimbang-penimbang yang sebelum ni yang Imam Ghazali dah bagi tahu. Kita dah dapat tahu dah dalam hati ni tadi yang terlintas dalam hati yang datang terlintas dalam hati tadi adalah benda yang tak baik. Contohnya dia dah tengok dari segi syarak, benda ni menyalahi syarak. Benda ni Allah larang. Tahu dah benda ni tak baik. Satu. Kemudian nak pastikan benda yang tak baik yang terbit dalam hati, lintasan hati tadi, adakah daripada syaitan ataupun nafsu ataupun daripada direct daripada Allah sendiri. Dah. Allah ada duk lintahkan dalam hati benda tak baik ke? Ada. Apa tak ada pula? Kan kita dah belajar tauhid tu, tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah. Samalah benda yang ada dalam hati kita ni masuk dalam kata makhluk. Sebab tu suruh ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Maka jika engkau dapat akan diputus dulu. Kalau kau dapat lintasan hati yang jahat tadi tu, benda jahat yang timbul dalam hati tadi, putus lagi tetap atas satu hal. Dia tak berubah dah. Memang nak buat sungguh-sungguh. Nak buat tu, ajakan tu nak buat benda salah tadi kuat, tetap tak berubah dia. Bukan kejap datang, kejap tak datang, kejap nak buat, kejap tak. Nak buat sungguh-sungguh nak buat. Katanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka iaitu daripada Allah ta'ala atau daripada hawa nafsu. Kalau datang lintasan dalam hati benda jahat dari tu, dia tetap nak buat sungguh-sungguh. Dia bukan kejap ada, kejap tak ada, kejap nak buat, kejap tidak. Dia tetap, itu maksud dia. Putus maknanya, nak buat sungguh. Maka itu daripada Allah ataupun daripada hawa nafsu. Kalau orang tanya kenapa Allah timbulkan benda macam tu, Allah nak menguji orang tadi dia. Nak menguji dia. Barangkali sebelum tu ada dalam hatinya timbul penyakit sombong, merasakan dia hebat, merasakan dia alim, merasakan dia soleh, merasakan dia bertakwa. Lalu Allah, betul ke soleh? Allah timbulkan dalam hatinya nak buat benda jahat. Nak tengok sekuat mana yang dia kata dia hebat tadi tu. Boleh faham tak tu? Maka jika engkau dapat akan dia taraddud. Taraddud di mana berbolak-balik, kejap nak buat, kejap tak nak buat benda jahat tu. Kejap nak buat, kejap tak nak buat. Sekali rasa macam kuat nak buat, sekali macam rasa tak payah. Tu. Pernah tak rasanya tu? Tak pernah? Tak pernah kan manusia lah. Maka iaitu daripada maka jika engkau dapat akan dia taraddud, tiada tetap lagi berbalik-balik, mana berbolak-balik, kejap nak buat, kejap tak nak buat. Kejap nak buat, kejap tak nak buat, maka ketahui oleh bahawasanya daripada syaitan. Setan jenis dia bisik dalam hati dia tu. Dan adalah setengah daripada orang arifin berkata umpama hawa nafsu tu umpama harimau. Nafsu ni macam rimau dia. Rimau Namrun. Apabila lawan ia tiada berpaling melainkan dengan pukul akan dia sehingga-hingganya. Makna kalau harimau ni, harimau Namrun ni, kalau kita nak lawan dia, kena lawan sungguh-sungguh, bermati-matian, baru boleh selamat. Dan dengan keras yang nyata, atau umpama orang khariji yang berperang kerana ijtihad mereka itu kerana agama, jadi hampir balik ia hingga dibunuh. Dan umpama syaitan itu seperti harimau akar. Setan ni dia macam harimau akar. Jika engkau halau akan dia daripada satu pihak, masuk pada satu pihak yang lain pula. Itu kelakuan bisikan dalam hati tadi. Sebab tu dia kata kalau kuat sangat-sangat, maknanya ajakan jahat dalam hati tadi itu daripada nafsu. Kerana nafsu ni kita tak boleh nak halau dia. Kalau keinginan dia nak buat benda jahat, tak boleh nak halau, sebab dia nak buat sungguh-sungguh. Ibaratnya macam harimau Namrun tadi. Kalau kau nak lawan, kena lawan sungguh-sungguh, baru boleh ditinggalkan. Kalau setakat lawan main-main, memanglah terpedaya lah kita. Memang kalah lah kita. Faham tak tu? Kalau bisikan jahat dalam hati yang terbit daripada nafsu,
Makna nak tolak dia, kena tolak sungguh-sungguh. Sebab ibarat nafsu tadi tu, dia macam harimau Namrud tu. Kalau lawan main-main, memang kita kalah lah. Kena bersungguh-sungguh. Sebab dia tetap tu, nak buat, tak peduli, nak buat. Nasihat-nasihat pun nak buat juga. Nasihat-nasihat pun nak buat juga. Sebut ayat Quran begini, sebut ayat Quran begitu, baca hadis begini, baca hadis begitu. Dia tak peduli. Dia nak buat juga. Tu daripada nafsu. Daripada nafsu. Tapi kalau bisikan jahat tu daripada syaitan, dia lari. Kejap dia datang, kejap dia lari. Kejap dia datang, kejap dia lari. Waktu timbul kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, selamatkanlah aku ni daripada bisikan jahat ni. Ajak aku buat dosa maksiat ni. Hilang dia. Kang selang 2-3 minit dia teringat balik, dia nak buat balik. Tu daripada syaitan. Tu pecaman dia. Kedua, jika engkau dapat akan dia bisikan jahat dalam hati tadi, mengiringi dosanya yang engkau kerjakan dia, lepas buat dosa dah, teringat lagi nak buat dosa yang lain pula, maka iaitu daripada Allah Ta'ala, kerana Allah nak menghinakan dia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Yakni Allah balakan dia dengan maksiat. Allah hinakan dia dengan maksiat. Lepas dia buat maksiat, Allah timbulkan lagi dalam hatinya buat maksiat, kerana Allah nak menghinakan dia sehina-hinanya. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Bila Allah dah benci, bila Allah benci pada seseorang tu, tak mustahil Allah akan perlakukan demikian pada dia. Dah Allah ajak, Allah suruh, Allah larang, ulama dah pesan begini begitu begini, tak layan, tak peduli, melawan lagi, menghina lagi pula contohnya. Siap. Bila sampai peringkat Allah benci, Allah akan jadikan macam ni. Lepas dibuat maksiat, Allah lintaskan lagi dalam hatinya untuk buat maksiat yang lain pula. Lepas dibuat maksiat, terlintas nak buat maksiat yang lagi. Makna sentiasa duduk dalam maksiat. Itu tanda Allah Ta'ala nak balakan dia dengan maksiat, supaya dia lagi hina dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Tu kita kena takut lah. Ada kalanya hamba tu, bila Allah dah benci dia, Allah akan perlakukan itu. Duduklah dia dalam maksiat, berlapik-lapik maksiat, lepas buat maksiat buat lagi, lepas buat maksiat lagi. Tak cukup dengan buat yang ni, buat yang tu pula. Tak cukup dengan arak berjudi pula, tak cukup dengan berjudi, berzina pula, tak cukup dengan berzina, buat begini pula. Allah balakan dia, Allah hinakan dia dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan kita. Kalau Allah dah kehendak macam tu, tak ada seorang boleh selamatkan dia. Tak ada seorang boleh selamatkan dia. Tak ada seorang pun boleh sedarkan dia. Sebab tu jangan sampai Allah balakan kita dengan maksiat. Jangan cabar-cabar Tuhan, jangan. Sebab tu bila ada orang bagi nasihat dekat kita, nasihat agama, nasihat yang baik-baik, walaupun kita bukan orang baik, terima dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah, terima kasih tolong ingatkan saya. Bukan melawan. Apa tak? Kita sekarang ni, zaman sekarang ni, jangan buat main sekarang ni. Zaman orang juhal, duk menghukum, mengutuk, mengkeji, menghina orang alim ni sekarang ni, zaman. Tengok dalam media tu, tak ada hormat dah dengan orang ada agama. Padahal yang mengutuk, yang memaki tadi, semayang pun tidak, aurat pun tak terjaga, anak bini punya agama pun tonggang langgang. Tapi perkataan duk hina alim ulama, tak ada segan silu. Jangan sampai Allah benci kita. Jangan sampai Allah benci kita. Sebab menyakiti ulama ni menyakiti hati Nabi SAW. Menyakiti orang-orang yang Allah kasih, jangan. Sebab tu kita jahat-jahat pun biar hormat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. InsyaAllah masih lagi ada peluang. Tapi kalau kita dah jauh dengan Allah, ahli maksiat, lepas tu buat sakitkan pula orang-orang yang dekat dengan Allah, ini menempah nama dia. Ini menempah nama dia. Takut nanti Allah bala kita macam ini. Allah balakan kita dengan maksiat. Allah timbulkan dalam hatinya
perasaan nak buat maksiat tak puas-puas. Lepas buat dosa nak buat lagi. Sebenarnya apa tu? Nampak kata Imam Ghazali, maka iaitu daripada Allah, kerana Allah nak menghinakan dia. Biar dia bertambah celaka lagi. Biar dia mati sehabis-habis celaka mati. Na'udzubillah min zalik. Dan seksa dengan kalam demikian dosanya. Allah nak balakan dia biar dia duduk tenggelam dalam kegelapan dosa-dosa dia. Na'udzubillah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yakni semakin dibuat dosa, semakin ditutup hatinya oleh Allah. Allah tutup hatinya. Tak nampak dah kebaikan, tak nampak dah kebajikan. Kau nasihatlah, kau ceritalah, panggillah siapa penceramah ulama mana pun, dia tak peduli. Tak memberi kesan pun pada hati. Bila Allah dah tudung hatinya, bila Allah dah tudung hatinya, tak ada seorang pun boleh membukanya. Bila Allah dah menyesatkan dia, tak ada seorang pun yang boleh membimbing dia ke jalan yang benar. Boleh doa lah. Doa. Kalau ada orang macam tu, doa supaya diberitahu taufik. Secara tak langsung itu ujian bagi diri kita juga. Ujian bagi diri kita, orang yang mendapat taufik buat ibadat ni, bila tengok orang-orang buat dosa maksiat itu sebenarnya ujian daripada Allah untuk kita pula. Adakah kita sombong dengan ketaatan kita? Ataupun dalam hati kita ada sifat belas kasihan pada mereka, lalu kita mendoakan, ya Allah berilah taufik hidayah kepada dia, biarlah dia berubah jadi orang yang baik, ya Allah. Sebab dia jadi macam tu, dia tak dapat taufik daripada engkau. Aku ni boleh semayang sikit-sikit ni, mujur kau tolong ya Allah. Tak mustahil aku boleh jadi lebih sesat daripada dia ya Allah. Maka bagilah taufik, ampunkanlah dia. Boleh, tak ada masalah. Selagi dia orang Islam, bolehlah doakan dia. Tapi kalau orang kafir, doakan dapat hidayah, tak apa. Mudah-mudahan diberi petunjuk masuk Islam. Tak apa, doa je. Mudah-mudahan masuk Islam lah dia. Tak ada masalah, nak doakan dia masuk Islam dapat hidayah. Kemudian, maka makna kalla itu rad'un, artinya menahankan, yakni tertegah. Tetapi makna ran, yang di atas hati mereka itu barang yang ada, mereka itu berusahakan daripada dosa, maka jadilah seperti karat pada hati mereka itu. Makna semakin ditutup hatinya, hati semakin buat dosa dia, Allah tutup, berlapik-lapik penutup hatinya. Na'udzubillah min zalik. Tu Allah balakan dengan maksiat. Dan ada satu cara lagi, Allah bila benci, Allah istidrak dia. Allah bagi dia kesenangan, kemewahan dalam keadaan dia melupakan Allah. Itu satu lagi kalau cara Allah benci. Allah bagi apa yang dia nak, apa terlintas dalam hati dia, Allah bagi. Padahal dia bukan orang soleh. Dia ahli maksiat. Tapi apa yang dia hajat, semua Allah tunaikan. Allah bagi. Dia pun seronok lah. Dia pun berasa dia disayangi oleh Allah. Lalu dia bersenang-senang lah dengan meninggalkan agama, membelakangkan agama. Dia berseronok lah, enjoy. Sebab pada dia, aku ni orang yang Allah sayang. Sebab apa pula kata aku orang Allah sayang? Apa yang aku nak semua dapat. Apa yang aku nak semua lulus. Semua Allah tolong. Nak projek ni jalan, nak projek tu jalan, nak ni dapat, nak tu dapat. Padahal dia engkar dengan Allah. Tapi dia perasan yang dia tu adalah orang yang disayangi oleh Allah. Tu cara yang lain. Allah istidraj atas diri dia. Biar dia duduk dalam syok sendiri dengan dosa dan maksiat tu. Yang satu lagi tu pula, Allah bagi dia tak puas-puas dengan dosa. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena takut. Allah ni tak ada siapa boleh tahan kehendak dia. Kalau dia benci, tak ada siapa boleh selamatkan. Na'udzubillah. Kata Syekh kami, iaitu Al-Imam Haramain, maka ini khatir membawa kepada dosa. Ni lintasan yang macam tu membawa kepada dosa dan membawa kepada keras hati. Hatinya semakin keras.
Hati semakin keras. Bila hati keras, petanda apa hati keras? Tanda-tanda apa ya? Petanda hati kita keras, di antaranya tidak merasa dosa bila buat dosa. Sama ada buat dosa kecil, buat dosa besar, tak ada rasa berdosa. Rasa okey-okey je. Tak semayang, rasa okey je, tak ada rasa bersalah pun. Dedah aurat keluar rumah, dedah aurat, tak ada rasa berdosa pun, tak ada rasa bersalah. Tapi kalau dia keluar rumah dedah aurat ada rasa berdosa dengan Allah, itu masih lagi insya-Allah ada harapan lah hati dia. Tapi kalau keluar rumah dedah aurat tak ada rasa berdosa, derhaka mak ayah rasa tak bersalah, derhaka dengan suami tak ada rasa bersalah, ini masalah. Ini masalah tu, tanda-tanda hatinya keras. Kalau tak dicuci, tak diselamatkan segera, sampai satu ketika nanti matilah hati dia. Bila mati hati, terdedahlah kepada perkara yang mengkafirkan dia. Dia tak takut dah dengan benda-benda yang memurtadkan dia. Dia tak takut dah. Sebab hati dah tak ada perasaan takut langsung dengan Allah. Tapi sebelum mati dia kerah dulu. Dia kerah, buat dosa lagi, buat dosa lagi, buat dosa lagi, tak taubat, tambah lagi hitam, tambah lagi kerah, tambah lagi kematu. Sampai satu peringkat mati dah hati dia. Bila dah mati dia tak takut dah. Kau cerita tentang Quran, dia lawannya Quran. Kau cerita tentang hadis, dia lawannya hadis. Sebab hati dah tak ada takut. Masa tu terdedahlah dia dengan kufur. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai hati mati. Sebab tu taubat ni hukumnya wajib. Cuci dosa kecil, cuci dosa besar ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib bertaubat walaupun daripada dosa kecil. Kerana apa? Nak menyelamatkan hati daripada dosa kecil. Kerana apa? Nak menyelamatkan hati kita daripada jadi keras, dan lama kelamaan nanti boleh jadi mati hati. Jadi maka ini membawa kepada dosa dan kepada kerah hati. Pertamanya khatir, kemudian membawa kepada kerah hati, dan ron, yakni hitam bekas daripada kelam dosa. Dan jika khatir ini permulaannya tiada mengiringi dosa yang ada daripadamu, maka ketahui olehmu bahawasanya daripada syaitan. Dia tak ada buat dosa maksiat pun, tiba-tiba terlintas nak buat dosa, itu daripada syaitan. Inilah pada kebanyakannya kerana memulai ia dengan menyeru kepada kejahatan dan menuntut menyesatkan dengan tiap-tiap kelakuan. Begitulah kebanyakannya kita manusia, dihembuskan di dalam hati kita oleh syaitan, bisikan-bisikan mengajak kepada benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika engkau dapat akan dia bisikan jahat dalam hati tadi, tiada mendhaifkan dan tiada mengurangkan dengan zikrullah, dan tiada hilang, terlintas nak buat jahat, buah baca dah, baca ini, baca tu, baca ini, baca tu, ambil wuduk, azan ru'yah kan, tak ada jadi, dia tetap nak buat juga, maka iaitu daripada hawa nafsu. Hawa nafsu. Jangan cakap benda macam tu tak baik, jangan cakap benda macam tu tak baik, dia tak peduli, dia nak cakap juga. Bacalah Quran, jangan cakap macam tu nanti habis segala pahala amal, dia tak peduli, dia nak cakap juga. Itu daripada nafsu. Orang perempuan kadang-kadang disuka je tu. Jangan cakap macam tu nanti padam semua amal. Dia tak peduli, dia tak peduli. Nafsu. Kan nafsu orang perempuan ni dia kuat, nafsu dia. Aku tak heran lah, kau tak ada pun dalam hidup aku tak peduli. Aku boleh hidup kalau kau tak ada. Tu nafsu dia nak cakap sangat benda tu. Habis lah pahala amal. Habis pahala amal. Auzubillah. Cakap dah, pesan dah, nasihat dah, pesan dah, nasihat dah. Dia tak peduli. Sebab nafsu dia sangat-sangat tekan. Kalau dia nak selamat, dia kena lawan sungguh-sungguh. Kalau tak, ikutkan habis. Nampak tu? Baca dah, auzubillah, baca, apa lagi, azan, qomat kan, mandi kan, semayang kan. Nak juga buat. Itu daripada nafsu. Dan jika
Dan jika engkau dapat dhaifkan, tapi kalau kau dapat lemahkan bisikan tadi, khatib tadi yang jahat tadi, dapat dhaifkan, dapat lemahkan dan mengurangkan dengan zikrullah, duk ingat dalam hati, ya Allah, astagfirullahalazim, 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 ya Allah. Dia jadi kurang dah. Tak berasa nak buat dah, tak berasa nak cakap dah, tak berasa nak sebut dah benda-benda macam tu. Maka iaitu daripada syaitan, bukan nafsu. Sebab setan ni bila dengar ayat-ayat tu dia lari. Nafsu baca lah, dia tak lagi nafsu ni. Nafsu kau baca lah surah apa, baca, dia tak peduli baca surah apa pun. Tapi setan, kalau baca dia lari. Tu kita nak cam dalam hati kita. Maka iaitu daripada syaitan, seperti barang yang disebut pada tafsir firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas, yakni daripada kejahatan bagi waswas yang khannas, iaitu yang duduk pada hati anak Adam. Waswas ni nama bagi bisikan syaitan dalam hati. Bisikan jahat dalam hati ataupun bisikan-bisikan perangkap dalam hati itu dipanggil waswas. Waswas ni nama panggilan gelaran bagi bisikan syaitan. Waswas. Kalau malaikat, ilham. Kalau malaikat panggil ilham. Kalau daripada syaitan panggil waswas. Gunakan produk ini tanpa waswas. Maksudnya gunakan produk ini tanpa dibisik oleh setan. Dah waswas nama bisikan setan. Gunakan tanpa waswas, mana gunakan tanpa ada bisikan syaitan. Waswas tu bisikan setan. Maka apabila menyebut zikrullah terkemudian dan jauh ia, dan apabila lalai waswas ia. Nampak tak? Bila hati leka lupa je, dia datang balik benda-benda jahat tadi. Tapi bila hati ingat Allah, dia lari. Bila ingat Allah, dia lari. Bila lupa Allah, dia datang balik. Itu daripada syaitan. Tapi kalau nafsu, tak peduli. Dalam semayang pun dia boleh timbul benda jahat-jahat. Tengah-tengah semayang ni, tengah-tengah semayang ni timbul benda jahat-jahat dalam hati. Na'udzubillah min zalik. Kata ulama, kalau seorang hamba tadi sambil-sambil dia sedang sujud kepada Allah dalam solat, terlintas dalam hatinya nak buat dosa maksiat, dosanya tersangatlah besar. Dosanya tersangatlah besar. Dia tengah-tengah solat, tengah-tengah sujud kepada Allah, terlintas dalam hati ni nak buat maksiat. Sekarang aku nak buat begini-begini. Padahal benda yang terlintas tadi yang dia nak buat tu benda yang dibenci oleh Allah. Kata ulama, dosanya tersangat-sangatlah besar. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Dengan Allah Ta'ala lah taufik, memberi taufik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada bisikan-bisikan syaitan, nafsu, dan bisikan-bisikan jahat dalam hati. Kalau seandainya ada, mudah-mudahan Allah datangkan bantuan dan pertolongan, memberi taufik kepada kita, menyelamatkan diri dari orang yang sabar, yang kuat, yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah, berperang dengan bisikan-bisikan yang jahat dalam hati yang boleh membinasakan amal ibadah kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqqihna wa faqih ahlana waghfir batilana fi dinina ma'al qudri unsa wa lakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.